Saya Cikli Ana Cenang di 201910877799. Pada video kali ini, saya dan kawan-kawan saya akan menghasilkan video interaktif berkaitan dengan kemahiran keselamatan dan kepimpinan. Selamat menonton. Takrifan bantu mula. Bantu mula ialah bantuan segera atau rawatan kecemasan yang diberikan untuk orang yang tercedera sebelum mendapatkan bantuan. Prinsip bantu mula: yang pertama, untuk menyelamatkan nyawa; yang kedua, untuk mencegah luka daripada bertambah teruk; yang ketiga, untuk mengurangkan kesakitan; dan yang keempat, sebagai persediaan sebelum diambil alih oleh doktor. Arahan am bantu mula. Yang pertama, kita sebagai penyelamat haruslah bertindak dengan cepat dan tenang. Seterusnya, mendapatkan bantuan orang yang berhampiran untuk membuat panggilan ambulans. Terdapat 4 tindakan serta metode bantu mula. Ialah antara contoh situasi bantu mula ialah lemas dalam air, patah, asfiksia, hiritan ataupun sengatan, terbakar, melecur atau renjatan elektrik, kecederaan sendi, otot atau ligamen, dan pendarahan atau luka. Seterusnya, kita akan masuk ke balutan pula. Apakah masuk balutan dan apakah tujuannya? Balutan adalah kain kasar bergulung yang dibuat sebagai pengikat di bahagian yang terdapat luka. Ia bertujuan mengawal pendarahan, menggalakkan pembuakan darah, menghindari jangkitan kuman dan melindungi luka daripada kecederaan lain. Jenis pembalut ada 3, iaitu pembalut kenyal, pembalut gulung dan pembalut segitiga. Balut kenyal untuk kecederaan terkehel dan terseliur, untuk luka berdarah, untuk penetapan iaitu immobilization. Balut gulung untuk luka tercalar dan berdarah, boleh dipotong menjadi potongan kecil iaitu gauze. Gauze untuk menutup luka sambil diberi tekanan langsung, untuk menutup luka kecil selepas disapu ubat. Balut segitiga untuk membalut luka berdarah dan patah, pengangkutan manusia. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang balutan. Balutan yang pertama ialah balutan luka kepala. Pertama-tama, lipatkan bahagian tapak andoh 2 hingga 3 kali. Kemudian letakkan asas terlipat sejajar dengan kening. Tarikkan puncak ke belakang. Lilitkan hujung pada kepala. Matikan dengan ikatan buku sila. Balutan yang kedua ialah balutan luka tangan. Pertama-tama, letakkan tangan di bahagian tengah andoh dengan pergelangan tangan di pangkal. Tarikkan bahagian puncak sehingga menutupi telapak tangan. Lilitkan bahagian hujung andoh pada pergelangan tangan. Matikan balutan dengan ikatan buku sila. Balutan yang ketiga ialah balutan luka lengan. Mula-mula letakkan andoh pada pusat lengan. Mulakan dengan menarik andoh ke bahagian atas dan lebihkan di bahagian bawah. Lilitkan lengan dengan menggunakan bahagian bawah andoh hingga ke atas. Matikan dengan mengikat kedua hujung dengan ikatan buku sila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Atika binti Johan bernombor matriks D201910878114. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang balutan lutut dan balutan cincin. Balutan lutut berfungsi untuk menahan pendarahan ataupun mengelakkan jangkitan kuman, manakala kegunaannya adalah untuk menutup bebatan di bahagian besar tubuh. Terusnya kita beralih kepada balutan cincin. Balutan cincin pula digunakan untuk menghalang benda tajam atau tulang yang tertusuk masuk ke dalam anggota badan kita supaya tidak bergerak ke tempat lain. Baiklah, ini pengurusan risiko. Jadi berikut merupakan takrif kemalangan dan juga teori untuk kemalangan. Dan formula untuk kemalangan dinamik adalah bahaya alam sekitar ditambah dengan bahaya disebabkan manusia boleh berlaku kemungkinan kemalangan. Dan ini bahaya alam sekitar kerana terdapat 3 faktor iaitu aktiviti, tempat dan musim. Musim pula terbagi kepada 2 iaitu alam sekitar dan juga peralatan. Manakala bahaya disebabkan manusia pula terbagi kepada 3 iaitu peserta, kumpulan dan juga ketua. Pengurusan kemungkinan kemalangan. Pertama, memberi taklimat berlakunya kemalangan.
Dan juga kedua, mengajar formula kemalangan dinamik seperti teknik menilai kemungkinan, cara menganalisis bagaimana kemalangan boleh berlaku dan cara membuat keputusan. Jika berlaku kemalangan, laporan perlu dibuat, iaitu pertama laporan kemalangan. Bagaimana kemalangan berlaku, bila dan rawatan yang akan diberikan. Kedua ialah laporan kemalangan yang hampir berlaku di mana tiada siapa yang cedera tapi keputusan boleh menyebabkan kecederaan. Yang ketiga ialah laporan kecemasan, iaitu laporan bila mana kemalangan memerlukan pertolongan rawatan dari luar. Seterusnya, kita perlu menganalisis data, menganalisis penilaian risiko serta program seperti aktiviti, bilangan peserta, tempat dan cuaca. Hello, hari ini saya akan membentangkan slide yang bertajuk Kepimpinan. Mari kita saksikan. Untuk masuk ke pimpinan program, Nabi Muhammad pernah berkata bahawa setiap orang adalah pemimpin dan pemimpin bertanggungjawab terhadap orang-orang yang dipimpin oleh mereka. It is teori kepimpinan. Okey, mari kita tengok apa yang dimaksudkan dengan teori trend. Bagaimana pula yang dimaksudkan dengan teori tingkah laku? Mari kita tengok. Di akhir sekali, kita tengok pula apa yang dimaksudkan dengan teori X dan Y. Okey. Keselamatan perkemahan. Keselamatan sebelum perkemahan. Pastikan telah mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga. Pastikan sihat tubuh badan untuk menyertai aktiviti perkemahan. Ingat dan patuhi segala peraturan dan langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Keselamatan semasa perkemahan. Wajib menghadiri dan menemati masa dalam setiap aktiviti yang ditetapkan. Beritahu guru pengiring jika tidak dapat menyertai sesuatu aktiviti kerana kurang sihat atau sebab lain yang munasabah. Jangan berpecah daripada kumpulan dan merayau sendirian. Laporkan kes kecemasan kepada urus setia atau guru pengiring. Keselamatan selepas perkemahan. Pastikan kawasan sekitar perkemahan bersih dan kemas serta tidak membuang sampah merata-rata. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tied.